Itu imam duduk, kamu tetap kena berdiri. Mana dia dapat ni kemahiran dia? Sebahagian orang kalau belajar hadis saja dia tak tahu benda ni. Ini ada pada Imam Syafi'i. Kemudian di sisi Imam Syafi'i, sumber hukum Imam Syafi'i ini katanya al-aslul Quran wa sunnah wa qiyas alaihima. Al-Quran dan sunnah, dan juga bandingkan hukum dengan Al-Quran dan sunnah, dan juga mengikut ijma'. Ini kata Imam Syafi'i. Al-Quran, sunnah, qiyas, dan juga mengikut ijma'. Hadis nak ikut macam mana? Kata Imam Syafi'i, wal hadis disebutkan dalam sebahagian riwayat disebutkan hadis diikut berdasarkan fama ashbaha zahiruhu wa idha ihtumila al-hadis ma'ani fama ashbaha zahiruhu. Kalau hadis tu ada banyak maksud, Imam Syafi'i kata ikut apa yang zahir, difahami daripada ayat tu, ikut apa yang zahir. Zahir ni maksud dia apa? Orang yang hidup dalam budaya tu, cara mereka bersembang macam tu, itulah yang difahami. Apa yang mereka fahami zaman tu, cara mereka faham, itulah yang zahir. Dia zahir ni bukan literal sebiji-sebiji ikut perkataan tu, tapi pada zaman tu bagaimana orang memahami, itulah zahir. Kata Imam Syafi'i, begitulah cara memahami hadis. Dan ini saya sudah sikit kehebatan Imam Syafi'i ni, yang dia ada satu benda yang tak ada dekat orang lain. Yang kalau kita tengok, kita akan lihat keistimewaan dia yang tak ada pada ramai orang. Satu, keistimewaan mengeluarkan hukum daripada hadis. Ini sangat hebat Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab itu Abdul Rahman bin Mahdi ni orang yang pakar dalam hadis, pakar tentang rawi mana kuat, rawi mana lemah. Dia tahu tentang kelemahan-kelemahan tersembunyi dalam hadis. Abdul Rahman bin Mahdi Syafi'i, tolong tulis satu buku kepada kami, cerita macam mana nak faham hadis. Apa yang nasikh, yang membatalkan, apa yang dibatalkan, apa yang umum, apa yang khusus, apa yang bukan sama macam kami faham, apa yang kami faham tu betul ni. Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah. Ini kepakaran dia. Imam Syafi'i sudah sebut tentang ahli hadis. Ini di antara sifat tawaduk beliau. Beliau kata, antum sayadilah wa nahnu atibba. Imam Syafi'i kata, kamu adalah ahli farmasi, kami doktor. Dia sebutkan ulama hadis yang boleh keluarkan hadis di mana lemah, di mana kuat, bagi kat kami input, bagi kami hadis yang sahih. Dan untuk mentafsirkan hadis, itu bidang dia. Kepakaran dia hebat. Kadang-kadang ada orang yang bagus di dalam hadis, dia pun tahu hadis ni sahih, hadis ni lemah, tapi dia tak tahu kenapa nampak macam berbeza. Macam mana nak keluarkan hukum daripada hadis. Ini kepakaran lain. Imam Syafi'i ada kitab Ikhtilaful Hadis. Dia dalam kitab ni dia cerita macam mana nak faham hadis-hadis yang nampak macam clash. Contoh kan, banyaklah dalam tu ada banyak isu yang Imam Syafi'i sebut. Kalau orang yang pakar hadis sekalipun, kalau tak tahu fiqh, dia tak boleh nak faham kenapa boleh jadi isu begini. Ada hadis Nabi ajar dulu baca tahiyat akhir sebagai contoh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bacaan Ibnu Abbas. Nabi ajar kepada Abdullah bin Mas'ud pula, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Abdullah bin Mas'ud. Nabi ajar kepada Umar Al-Khattab pula, at-tahiyatu lillah wa salawat wa at-tahiyatu lillah wa salawat wa zakiyatu lillah. Lebih kurang begitu kepada Umar Al-Khattab. Bacaan beza sikit-sikit. Tetapi semua meriwayatkan Nabi suruh kami hafal sebiji-sebiji, sepatah-sepatah. Kenapa bacaan lain-lain? Dalam bab ni Imam Syafi'i kata, Nabi nak menunjukkan bacaan tu penting. Tetapi bacaan yang mana satu, susunan yang mana satu kamu nak baca, terpulang pada kamu. Imam Syafi'i kata, pada aku, ini semua boleh baca. Cuma yang dia pilih sendiri, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kerana, kata Imam Syafi'i, pada bacaan Abdullah bin Mas'ud, ada perkataan mubarakat yang tak ada dalam riwayat-riwayat lain, dan aku suka perkataan ni. So, nampak satu sudut. Ulama hadis, kalau hanya faham hadis, kadang-kadang dia akan lihat ni, clash ke ni? Nak kena pilih mana yang paling kuat ke? Imam Syafi'i kata, dalam bab ni, bukan untuk pilih mana yang paling kuat. Tetapi dalam bab ni, Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kamu. Ada ayat Al-Quran. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak mendapati apa yang terdapat di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang haram, melainkan 4 benda sahaja. Ayat Al-Quran.
Tidak ada yang haram dalam makanan melainkan 4. Bangkai, darah yang mengalir, khinzir, dan juga yang disembelih bukan selain Allah. Ulama hadis pelik, tapi macam mana pula dengan larangan-larangan lain yang ada dalam hadis? Larangan lain macam mana? Nabi tak bagi makan kucing, anjing tak boleh makan, tapi tak termasuk dalam ni semua. Singa, harimau tak boleh makan, burung elang tak boleh makan. Nak buat macam mana? Mana nak letak? Imam Syafi'i bila dia tafsir, dia kata tak, kena faham konteks bahasa. Bahasa Arab dahulu, apabila mereka gunakan la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, aku tidak mendapati apa yang diturunkan kepadaku haram melainkan benda-benda ni sahaja. Imam Syafi'i kata nak menunjukkan benda lain itu memang kamu tak makan dah. Ini nak menunjukkan di antara benda yang kamu makan, 4 ni kamu kena tinggalkan. Jangan makan darah mengalir, jangan makan khinzir, jangan makan bangkai, jangan makan yang disembelih selain daripada Allah. Itu maksud ayat tu, kata Imam Syafi'i. Bukan itu sahaja yang haram, ada lagi yang lain yang haram, tapi yang lain memang kamu tak makan dah. Singa, harimau, kucing, anjing, kamu tak makan dah, tak payah cerita. Ayat tak cerita pasal itu. Tapi tentang apa yang difahami. Ini kaedah ni semua, orang kalau tak faham fiqh, dia pun tak tahu. Sebab itu ulama hadis tanya Imam Syafi'i, dia tulis buku. Kebakaran ni, kebakaran dia lain macam. Diperlukan penelitian terhadap hadis. Ada hadis, Nabi kata kalau imam, sahih dalam Bukhari, kalau imam semayang duduk, kamu mesti ikut semayang duduk. Kalau tuan-tuan yang baca sahih Bukhari, dia akan jumpa hadis ni. Buat apa yang imam buat. Idza kabbar, fakabbar. Kalau imam kata Allahu Akbar, kamu pun Allahu Akbar. Imam sujud, kamu sujud. Kalau imam semayang duduk, kamu semayang duduk. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau imam semayang duduk, kita semayang duduk ke berdiri? Berdiri duduk. Kalau imam tu duduk, kita nak buat apa? Berdiri ke duduk? Berdiri. Hadis tu macam mana? Nabi letak mana hadis tu? Sedangkan Al-Imam Syafi'i, dia sendiri sebut, ayyu sama' tudhilluni, ayyu ardin tuqilluni, in rawaitu an Rasulillah wa lam aqul bihi, atau kama qala. Langit, ada orang kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca hadis. Kadang-kadang orang tanya dia soalan, dia jawab dengan hadis sahaja. Orang tanya dia, yang ni hang pegang ke? Imam Syafi'i marah. Dia kata, langit mana yang nak menjunjung aku, bumi mana yang nak menampung aku kalau aku riwayatkan hadis daripada Nabi, tapi aku tak amalkan hadis tu. Dia tegas ikut hadis. Tapi dalam bab ni, Imam Syafi'i kata, imam berdiri, kamu berdiri juga. Kerana ada 2 hadis dalam bab. Satu, hadis pertama yang Nabi SAW kata, kalau imam duduk, kamu duduk juga. Yang kedua, ada hadis di mana di hujung hayat Nabi SAW, Nabi solat duduk, Abu Bakar di belakang Nabi berdiri, dan para sahabat semua di belakang berdiri. Al-Imam Syafi'i kata, kedua-dua kisah ini menunjukkan kepada kita yang tu arahan pertama. Arahan kedua yang terakhir, yang mestilah apa yang berlaku ketika dekat dengan kematian Nabi SAW, yang tu last sekali. Jadi Imam Syafi'i kata, bila diletakkan 2 hadis ni, ada tanda yang hadis pertama itu hukumnya telah dibatalkan dan digantikan dengan hukum yang kedua. Itu imam duduk, kamu tetap kena berdiri. Mana dia dapat ni? Kemahiran dia. Sebahagian orang kalau belajar hadis saja dia tak tahu benda ni. Ini ada pada Imam Syafi'i.